Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita bertemu lagi secara langsung. Salam Baitullah daripada Studio 2 Wisma TV Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Apa khabar saudara? Kita bersiaran lagi untuk malam yang keempat. Baik, kumpulkan anak-anak kita semuanya duduk depan kaca TV, sama-sama kita menonton Salam Baitullah. Baik, pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang amat menarik. Tajuknya doa mustajab. Kita ada ahli panel yang tidak asing lagi yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Ya, cuma saya nak war-warkan dulu. Talian telefon kami adalah 03-2282-8578, dan kepada saudara nak berinteraksi dengan kami melalui laman Facebook, cariannya adalah Salam Baitullah. Baik, kita bersama dengan tamu kita yang amat istimewa pada kali ini, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, ataupun kita kenali sebagai Dr. Maza, seorang pensyarah daripada Universiti Sains Malaysia. Baik, kita bagi sedikit mukadimah dulu. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Saya pun antara nak panggil doktor, Datuk ikut. apa pun tak apa. Baik, doktor, bila kita sebut tentang doa mustajab ini, memang sebagai umat Islam kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagai mukadimah ni, sebelum kita pergi berdoa di tanah suci Mekah ini, kita nak bercakap kepentingan manusia ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan insan dengan Tuhan, ialah hubungan di antara makhluk yang kerdil dengan kuasa yang maha besar. Dan hubungan itu hubungan pengharapan daripada makhluk kepada yang menciptanya. Sebab itu apabila kita baca dalam Al-Quran, dalam surah Fatihah, antara perkara yang Allah ajar pada awal-awal pengajaran itu, Allah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami abdikan diri dan hanya engkau yang kami sembah. Betapa eratnya hubungan kait antara pengabdian diri pada Allah dan permohonan doa. Maka sebab itu dia adalah merupakan intipati kepada keseluruhan ibadah, sehingga Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ini penting. Sebab tu kita tengok dalam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apabila dia buat Kaabah pun, dia akhirnya menyebut wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Bila ketika Ibrahim buat binaan Kaabah dan anaknya Ismail, dia terus doa, ya Allah, terimakanlah daripada kami. Ini suatu benda yang penting dalam inti kandungan ajaran agama. Dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, doktor, itu doa juga. Dan cuma yang saya pelik kadang-kadang ni, doktor, manusia ni bila time susah aja dia banyak berdoa. Bila time senang kadang-kadang payah sangat. Doktor, pasal apa jadi lagu tu, doktor? Ini salah satu sifat insan. Dan dia mencari Tuhan apabila dia susah, dan Quran banyak menjelaskan hal ini. Cuma kehebatan sifat rahman Tuhan itu sentiasa membuka nikmatnya, membuka rahmatnya kepada insan, sekalipun kadang-kadang dia cari Tuhan yang ketika dia susah. Tetapi tidak sama antara orang yang berdoa kepada Allah ketika senang dan meneruskan doa ketika susah dengan orang yang hanya berdoa ketika hanya susah. Sebab tu Nabi sebut, man sarrahu an yustajaba lahu fi syiddah falyukthir ad-du'a fi ar-rakha. Siapa yang suka untuk diterima doanya masa susah, banyakkan doa masa senang. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka kita banyakkan doa masa senang. Supaya saya selalu, dan kita selalu tahu cerita Nabi Yunus alaihi salam, apabila dia menyeru Allah Azza wa Jalla di dalam perut ikan, walaupun riwayat itu Israiliyat, tapi mungkin sedikit pengajaran yang ada padanya. Dia malaikat di langit menyatakan sautun ma'ruf min abdil ma'ruf. Suara yang dikenali daripada hamba yang dikenali, Yunus alaihi salam. Kita ni bila suara diangkat ke langit, suara ni tak pernah dikenali. Susah baru datang ni. Jadi ada sedikit perbezaan dalam kemustajaban. Doktor, Salam Baitullah ni berkenaan dengan jemaah haji, sama ada yang dah pergi ataupun yang akan pergi.
Dan selalunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak pergi. Doktor, tajuk kita tentang doa mustajab. Daripada sini nak pergi ke sana, tang mana yang mustajab doktor? Supaya saya rasa kita sedikit kena buat pembetulan dalam kepahaman kita terhadap doa. Hakikatnya kemustajaban doa asasnya ialah hubungan perasaan insan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu hakikatnya. Apabila ada hati yang khusyuk, maka ada doa yang mustajab. Tak kiralah di mana insan itu berdoa. Cumanya Allah Azza wa Jal telah mencipta ataupun memilih beberapa keadaan yang mana dia rahmat keadaan ataupun tempat. Quran menyebut wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu mencipta apa yang dia mahu dan dia memilihnya. Dia memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang dirahmati. Dia jadikan pada bulan itu sesiapa yang berdoa, doanya mustajab. Dia memilih Mekah dan Madinah. Dia memilih beberapa tempat seperti Arafah dan waktu ketika tawaf sebagai tempatnya mustajab. Sesiapa yang berdoa kepadanya, dia nak mustajab. Tetapi semua pemilihan itu bergantung kepada asas, iaitu tauhid dan khusyuk yang betul kepadanya. Allah Azza wa Jal mungkin merezekikan seseorang itu boleh melalui bulan Ramadan, tapi jika tidak direzekikan khusyuk kepadanya, dia juga tidak mustajab. Ramai orang doa Ramadan tak mustajab. Allah Azza wa Jal mungkin memberikan keluasan rezeki, kita boleh pergi Mekah, mungkin umrah tiap-tiap bulan pun. Saya tahu ada orang tiap-tiap hujung Jumaat pergi sembahyang di Mekah. Subhanallah, duit dia banyak. Tetapi jika Allah tak memberikan jiwa yang khusyuk, maka tidak ada kemustajaban. Sebab tu jangan heran jika makcik yang miskin di kampung yang tak pernah tahu Mekah itu, doanya lebih khusyuk daripada orang yang pergi ke Mekah, kerana makcik itu ada hati dan jiwa yang khusyuk yang tak ada mungkin orang yang pergi ke Mekah. Oleh kerana itu, jika kita nak pergi ke Mekah, nak bagi doa kita lebih daripada orang lain khusyuk, kita kena pastikan hati dan jiwa kita khusyuk betul, kemudian ditambah dengan tempat yang diberkati, maka doa jadi cantik, doa jadi hebat. Jika tidak, kita kekurangan perkara yang paling utama. Doktor, satu lagi perkara ni, kan kadang-kadang yang menjadi amalan kita, ya, kita merasakan di Mekah itu, di Kaabah itu tempat kita mencuci dosa. Maka bila kita rasa berdosa ataupun buat dosa, kita kumpulkan di sanalah kita nak cuci kan ya. Ini amalan yang selalu kita dengar, doktor. Kalau begitu nanti di syurga nanti penuh dengan orang yang kaya yang boleh buat haji tiap-tiap tahun, boleh buat umrah setiap bulan, doktor. Ya. Dosa diampun bukan kerana kita pergi tempat tertentu. Dosa diampun beberapa sebab. Tapi punca pengampunan dosa ialah taubat. Jika Allah merezekikan kita ada bulan Ramadan pergi ke Mekah di tempat-tempat yang bagus, waktu yang bagus, tempat bagus, pergi umrah, pergi haji, tapi tidak direzekikan jiwa yang insaf, maka tak ada makna. Ada beberapa amalan yang boleh mencuci, mengurangkan dosa, seperti berwudu, seperti salat, Ramadan dan seumpamanya. Tapi dosa yang besar, yang membabitkan kesalahan besar yang disebut sebagai kabair, dosa-dosa besar, ia tak cuci dengan satu orang lalu satu tempat. Kita tidak macam ajaran agama lain yang mandi di sungai tertentu maka hilanglah dosa. Dosa itu dihilangkan apabila manusia itu bertaubat kepada Tuhan. Taubatlah satu keazaman tak mau mengulangi dosa. Kalaulah dosa pahala itu boleh dibeli dengan maka tentu agama ni manusia orang kaya masuk syurga dan Allah kata yang miskin dia dah buat baik sepanjang hidup, dia tak boleh pergi Mekah dan subhanallah, Allah menilai manusia apa yang ada dalam jiwa sebelum dia menilai tempat dan waktu. Kita pergi pula doktor, satu aspek lagi. Kita berada di Mekah. Kerana jemaah haji kita berada di Tanah Suci. Walaupun belum sampai ke kemuncak, tapi sudah majoriti sudah berada di sana. So, di mana tempatnya, doktor? Tempat-tempat yang doanya insya-Allah apa itu mustajab, doktor. Saya balik pada asas yang pertama tadi sebelum saya pergi tempat itu. Pertama, pastikan kekhusyukan jiwa. Baru pilih tempat. Jadi kalau kita pergi, kita pun kontang, walaupun maka kita jangan heran, kita balik, kenapa tak mustajab doa aku? Kita sambil doa tengok Arab lalu ke ataupun kita hati kita tidak kembali pada Allah. Jadi nak dapat khusyuk macam mana doktor? Khusyuk itu artinya
di situ datangnya manusia kembali pada Allah, datangnya istighfar, datangnya perasaan yang benar-benar menyerah pada Allah, yang manusia akan dapat apabila kadang-kadang dia melihat tempat-tempat itu dengan penuh mentazim, membesarkan syiar Allah. Kemudian ada tempat yang Nabi sebut khusyuk. Antara yang paling mustajab yang Nabi sebut dalam hadis Tirmizi ialah afdalud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Ini adalah tempat doa paling mustajab. Jangan buat kerja lain. Jangan. Nabi doa, zikir dan doa. Ada orang pergi buat semayang berpuluh-puluh. Tak, masa tu doa. Tempat tu ialah tempat untuk berdoa. Juga masa tawaf dan seumpamanya, yang kalau kita ada masa nanti kita akan sentuh yang merupakan tempat-tempat yang mustajab. Setengah orang dia tak berdoa, dia baca doa orang dan dia tak tahu buku doa tu doa apa. Itu bukan doa sebenarnya. Lalu di pusingan pertama dia sibuk, yang kedua sebenarnya Nabi tidak mengkhususkan pusingan pertama kedua. Setiap orang doa apa yang menjadi hajat dia. Kalau kita bawa satu surat pergi pada satu orang, tolong tunaikan hajat saya dalam surat ni, kita tanya apa yang surat, saya pun tak tahu. Itu bukan hajat kita. Jadi kita kena tahu hajat kita. Doktor, saya bangkitkan ni bukan berapa, sebab kadang-kadang kita lihat sepanjang tawaf itu kita duk bawa buku tu dan tengok. Sehingga kadang-kadang amalan tawaf kita itu terganggu kerana disebabkan oleh kita terlampau banyak membaca. Doktor, wajarkah macam itu? Sebenarnya perkara ni telah dinasihati oleh banyak para ulama dalam dunia ini, supaya sebenarnya tidak ada doa khusus bagi pusingan pertama, kedua dan ketiga. Cuma Nabi berdoa antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang lain tu kita banyak hajat kita. Hajat tentang anak-anak kita, hajat kita doa pada Allah. Jangan dengan buku tu. Sebut ya Allah dalam apa bahasa yang Allah lebih tahu bahasa pada Cina, kita. Bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa India, bahasa apa saja, Allah menerima doa dan mendengar rintihan hamba-Nya. Baik, saudara, kepada yang ingin berinteraksi dengan kami, taliannya adalah 03-2282-8578 dan Facebook kami cariannya adalah Salam Baitullah. Sementara kami berehat, saudara bolehlah dial telefon kami dan hantar mesej melalui laman Facebook. Kita akan berehat seketika, jalan ke mana-mana, kita ikuti pesanan penaja. Silakan. Baik saudara, terima kasih kerana terus setia bersama Salam Baitullah, dan terima kasih kepada Bank Rakyat dan Rakyat Travel kerana sudi menaja program yang begitu besar artinya kepada kita umat Islam. Bukan saja negara kita, negara-negara lain, negara jiran kita seperti di Thailand, Brunei, Singapura, Indonesia dan sebagainya. Dan sebagaimana saya war-warkan tadi, talian kami 03-2282-8578 dan Facebook kami adalah Salam Baitullah. Baik, saya difahamkan Tuan Haji Izam Hadi Siddiq telah bersedia untuk memberikan laporan perkembangan jemaah haji kita di Tanah Suci Mekah. Kalau sudah bersedia, kita silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Baik. Ya, kita belum dapat apa tu, masih lagi belum bersedia. InsyaAllah kita akan ikuti. Sudah pun ada. Macam lawak pula Saudara Izam dengan kita. Okay. Baik, silakan Tuan Haji. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Haji Izam. Doktor boleh dengar kita? Boleh. Puas bagi salam dah. Allahu Akbar. Saya pun dengar sayuk-sayuk pasal jemaah kita ramai dekat sini. Ya ke? Bagus. Okey. Silakan. Status masa dulu untuk hari ini, sejumlah 22,200 jemaah haji kini telah pun berada di Mekah Al-Mukarramah ini. Kita berbaki 13 lagi penerbangan, dan penerbangan yang terakhir nanti adalah pada 19 Oktober nanti. Okey, jadi untuk aktiviti jemaah haji, kita bersama dengan timbalan Ketua Rombongan Haji Kebajikan kita, iaitu Yang Mulia Tengku Aziz Raja Abdullah. Tengku, kita nak tanya sikit. Yang pertama berkaitan dengan permasalahan jemaah yang meninggal dunia. Jadi adakah jemaah haji Malaysia ni yang meninggal di Mekah akan disembahyangkan di Masjidil Haram, dan siapakah yang akan menguruskan jenazah mereka ini? Ya, terima kasih. Bagi jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci, mereka akan disembahyangkan di Masjidil Haram. Jadi pengurusan
pengurusan jenazah itu dilakukan oleh kerjasama dengan tabung haji dengan pihak muasasah muasasah yang menguruskan jemaah haji yang berada di Tanah Suci, di mana apabila kematian itu diketahui, maka pihak tabung haji akan memaklumkan kepada pihak muasasah, di mana pihak muasasah akan datang mengambil dengan dibantu oleh dibantu oleh badan khairat kematian yang ada di Tanah Suci. Jadi badan khairat kematian yang berada di Tanah Suci ini adalah satu badan yang memberi perkhidmatan percuma. Memberi perkhidmatan percuma bagi setiap jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci. Tidak kira di Malaysia, orang Malaysia ataupun mana-mana negara, tapi adalah perkhidmatan yang diberi adalah percuma. Alhamdulillah. Okey, tunggu. Satu lagi, apakah aktiviti-aktiviti kebajikan yang dilaksanakan oleh tabung haji untuk jemaah yang kurang upaya ataupun di kalangan warga emas ni? Memang tabung haji mengambil berat tentang mereka yang warga emas dan juga mereka yang kurang upaya, di mana salah satu kebajikan yang kita bagi kepada warga emas, berartinya kita akan pilih mereka dari kalangan warga emas akan berangkat ke Arafah dalam ke Mina dengan pengurusan yang terbaik, di mana setiap warga emas kita akan bagi setiap seorang warga emas seorang pembantu. Berartinya dia akan dibantu semasa berada di Arafah, semasa berada di Mina dan juga semasa pergi melontar. Bahkan kita akan bawa dia untuk pergi tawaf dan juga sa'i sekali. Jadi alhamdulillah, perkhidmatan yang kita bagi setakat ini mereka menganggap satu perkhidmatan yang baik. Dan bagi OKU pula, mereka akan diberi pilih sekiranya dia ada permohonan untuk menduduk ataupun tinggal di tingkat bawah, supaya mereka dapat turun dan juga dapat menunaikan sembahyang secara berjemaah ataupun senang dia untuk pergi ke Masjid Haram. Yang ini kita akan bagi kelonggaran kepada mereka dan akan bagi keutamaan untuk penginapan mereka. Okey, terima kasih banyak Tengku. Doktor, saya rasa dah cukup jelas tadi apa yang telah pun diterangkan oleh timbalan Ketua Rombongan Haji kita. Dan insyaAllah kalau ada masa kita akan bersama dengan jemaah kita yang ada dekat belakang, Doktor ya. Okey, kita kembali ke Angkasa Puri untuk seketika. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Tuan Haji Izam. Seronok saya tengok jemaah haji di belakang tu, meriah sungguh di sana tu. Baik, saudara, kita dah tengok perkembangan jemaah haji kita di sana, dan saya rasa ahli keluarga yang berada di sini sudah terubat rindunya tengok mak bapak mereka, saudara mara mereka. Dan sekarang kita tengok pakej yang seterusnya, iaitu bingkisan khabar daripada Tanah Suci. Kita lihat dulu pakej ini, silakan. Beribadah dan mengerjakan rukun Islam kelima adalah perkara pokok yang tersemat dalam hati sanubari para jemaah haji. Pada awalnya, antara mereka saling tidak mengenali antara satu sama lain dan langsung tidak mengetahui hati budi masing-masing. Ditempatkan dalam satu bilik tanpa ada hubungan persaudaraan kecuali saudara sesama Islam, tentunya perlu penyesuaian di kalangan jemaah haji. Datang dari negeri yang berbeza, usia terlalu jauh antara satu sama lain, dan di antara mereka langsung tidak mengenali pada awal pertemuan, ditempatkan dalam bilik yang sama. Apa cerita jemaah haji ini? Kru Salam Baitullah ke Hotel Al-Janadriyah, iaitu di Ibu Pejabat Tabung Haji, untuk meninjau sendiri aktiviti mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Langkah kanan. Alhamdulillah, rezeki. Masih banyak. Besar betul. Alhamdulillah. Roti Arab tak senang nak dapat. Allah. Dua ni. Ini adalah anggota bilik 602. Uniknya, mereka yang tinggal di sini berusia antara 27 hingga 79 tahun. Bagaimana mereka boleh serasi? Dalam bilik ni dia banyak mengamalkan hormat menghormati, sebab tu yang saya rasa
kita boleh masuk ke semua peringkat umur. Yang saya rasa saya boleh masuklah ke semua peringkat umur. Saya pun boleh bershopping dengan Encik Bahar semua tadi, tak ada masalah. Jadi saya rasa yang penting dalam tu adalah hormat menghormatilah. Yang tua hormat yang muda hormat yang tua. Menzahirkan sikap tolong-menolong dan tahu tanggungjawab masing-masing, kehidupan mereka di Tanah Suci ini ibarat adik-beradik. Ada kita tegur secara berkhemah lah. Pasal kita satu keluarga yang duduk di dalam asrama ni. Bertolak ansur dalam segala hal menjadikan mereka sebilik sentiasa harmoni dan saling ingat mengingati antara satu sama lain. Apabila sampai ke sini, saya berjumpa dengan mereka semua seperti mana adik-beradik. Ada yang lebih tua daripada saya dan yang anak-anak ni muda lagi dia umur baru 20 lebih. Jadi apabila dah kita berjumpa macam ni, rasa seronok duduk ramai-ramai macam ni. Jadi jarang nak jumpa kita boleh duduk dalam keluarga bukan satu negeri. Jadi kami duduk sini ada 4 negeri. Jadi alhamdulillah. Ukhuwah yang terjalin di Tanah Suci ini adalah kesinambungan bagi mereka apabila pulang ke tanah air nanti. Mewujudkan silaturahim dan ukhuwah antara jemaah haji, kita rasa perlukan satu toleransi yang tinggi, yang mana kesabaran tahap ketelusan dan antara adik-beradik seperti yang kita gambarkan boleh memainkan peranan. Walaupun dalam bilik ini ada yang berumur 73 tahun, yang semuda 27 tahun, dan kami pun ada yang antara 50 lebih, ada 40 lebih, dan kita rasa satu keluarga yang mudahlah kita berbicara dan tidak ada masalah. Yang penting kita kesahaman itu kita bentuk dalam keadaan tingkatan yang sebenar, kerana kita datang ini ada sebagai tetamu agung Allah SWT. Ziarah Duyufur Rahman kru Salam Baitullah dari maktab ke maktab akan diteruskan lagi. Selepas ini keluarga siapa yang bakal kami ziarahi? Jawapannya dalam Salam Baitullah pada episod akan datang. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi setia bersama Salam Baitullah. Saya nak baca mesej yang disampaikan melalui laman Facebook Salam Baitullah ini. Seronok bacanya bila budak-budak, pelajar-pelajar tingkatan 5 pun hantar mesej. Maknanya niat nak ke Tanah Suci tu ada. Saya bacakan di sini. Mula-mula sekali daripada Abdul Farouk. Saya ingat lagi dulu saya ada berdoa di Jabal Arafah, dan bila saya pulang ke Malaysia, doa saya turut menjadi kenyataan. Doktor, saya baca dulu. Kemudian daripada Alia Manda Kartika. Assalamualaikum. Saya dah berlama berkahwin tapi masih lagi belum dikurniakan zuriat. Dengan pemergian ibu dan ayah ke Tanah Suci pada tahun ini, saya berhadap doa mustajab kepada ibu dan ayah untuk saya dan suami. Mudah-mudahan doa ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain duk puji Salam Baitullah tu tak nak baca lah, ya. Daripada pelajar tingkatan 5 Alif Fauzi. Assalamualaikum, saya pelajar tingkatan 5. Adakah doa dalam bahasa Melayu boleh dalam sesebuah majlis? Itu tak ada masalah kot, tapi oleh kerana dia pelajar saya bacakan. Daripada Muhammad Ruzi Arifin, dia kata, apakah peluang bagi seseorang yang baru saja bertaubat dimakbulkan doanya berbanding dengan orang yang beribadat sekian lama dan taat kepada Allah? Doktor, kita akan jawab soal ini nanti. Kita ambil dulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Safwan Haji Ahmad dari Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus. Cik Safwan dah pergi haji ke? InsyaAllah dalam waktu terdekat ni, insyaAllah jika saya diberi keizinan, memang hajat saya dan isteri untuk pergi menunaikan fardu haji. Nama dah naik ke? Nama belum lagi naik lagi, Ustaz. InsyaAllah kami doakan. Ya, terima kasih banyak. Silakan. Ada dua soalan saya nak tanya kepada Dr. Asri. Ya. Sila. Soalan yang pertama. Alhamdulillah, saya dan isteri pada bulan 3 yang lepas kami dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi tetamunya ketika kami pergi mengerjakan ibadah umrah.
Soalan saya, apa pandangan doktor sebab ketika kami balik sampai saja di tanah air sehingga sekarang ini kami tidak dapat lupakan segala pengalaman kami berada di sana. Terlalu susah kami nak lupakan. Setiap kali kami lihat gambar Kaabah, terpandang Kaabah, air mata kami ni tak semena-mena menitik keluar. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula. Sila. Seperti yang kita sedia maklum, kita tahun ni dikatakan akan akan jemaah haji akan dapat buat haji akbar. Jadi nak tanya haji akbar ni, adakah haji akbar ni masa zaman Rasulullah dah ada ataupun selepas Rasulullah selepas zaman tu baru ditimbulkan isu haji akbar ni? Itu soalan saya. Boleh kaitkan juga dengan doa mustajab tadi tu? Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih Cik Safwan. Baik, kita doktor nak jawab soalan tu, tunggu doktor. Kita nak ikuti pula perkembangan jemaah haji kita di kompleks tabung haji di Kelana Jaya. Kalau Ustaz Nabil sudah bersedia, Ustaz? Ustaz Nabil? Silakan Ustaz Nabil. Assalamualaikum. Dr. Ridwan T. Abdullah dari Studio 2 Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah. Bersama saya Nabil Ahmad, kita berlintas langsung dari Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya untuk bersama-sama dengan jemaah haji Malaysia yang bakal berlepas dengan KT91 melalui penerbangan Saudi Arabia dengan nombor siri penerbangan SV5609 yang bakal membawa 320 orang jemaah haji. Dan mereka telah pun bersiap sedia untuk pemeriksaan bagasi pada jam 9.50 malam ini dan bakal berlepas tepat jam 1.50 pagi. Kita doakan semoga mereka semua selamat sampai ke Tanah Suci dan melaksanakan amal ibadah dengan sempurna. Dan sementara kita melihat perkembangan terkini jemaah haji di sini, kita akan bersama dengan beberapa bakal jemaah haji iaitu yang bersama dengan saya ketika ini iaitu Ustaz Tarmizi yang merupakan wakil ataupun yang pernah mewakili negeri Terengganu dalam tilawah Al-Quran peringkat negeri. Dan beliau telah pun mendapat hadiah itu. Jadi kita bersama dengan Ustaz. Apa perasaan Ustaz setelah mendapat hadiah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nabil. Saya pertamanya ni saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya terpilih di antara ribuan Dhuyufur Rahman pada kali ini untuk mengerjakan fardu haji, dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kali ini saya pergi bersama isteri saya, ibu saya, ayah saya dan saudara saya, dan saya syukur kerana pemergian saya ini dengan hadiah Al-Quran yang saya sertai tilawah Al-Quran dan negeri Terengganu, dan alhamdulillah saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perasaan terkini yang saya dapat gambarkan. Syukur sangat pada Allah. Itu perasaan daripada Ustaz Tamizi. Apa pula perasaan isterinya iaitu Puan Nasihah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan tu sebagai salah seorang tetamu Allah pada usia yang muda, dan pertama kali adalah bersyukur dan gembira, tetapi bercampurlah dengan gementar sedikit kerana pertama kali. Tetapi harapan saya agar Allah pemudahkan segala urusan kami sebagai jemaah haji pada tahun ini, InsyaAllah. Itu harapan suami isteri. Kita tengok pula mungkin ada kata-kata terakhir ataupun mungkin kata persemangat yang ingin ditinggalkan kepada semua yang sedang menonton Salam Baitullah. Pertamanya saya mohon pada tuan-tuan dan puan-puan seluruh rakyat Malaysia yang menyaksikan Salam Baitullah pada malam ini, doakan kami semua jemaah haji yang telah berada di sana, yang akan terbang berangkat, mudah-mudahan kami semua dikurniakan haji mabrur, dipermudahkan segala urusan kami di Tanah Suci. Dan yang keduanya saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya geng-geng saya yang muda-muda tu, ya, pakat-pakatlah sama-samalah kita daftar haji daripada sekarang. Mudah-mudahan kita dapat ke sana seawal usia yang mungkin, dan mudah-mudahan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu dia harapan daripada seorang anak muda kita katakan. Terima kasih Ustaz Tamizi, dan juga terima kasih juga kepada isteri dan juga semua bakal jemaah haji yang bakal berlepas untuk hari ini. Dan apa pun saudara, itulah dia sebenarnya keadaan semasa yang boleh kita lihat sekarang ini, ya, keadaan keluarga-keluarga yang datang bersama-sama untuk menghantar wakil ataupun ahli keluarga mereka yang bakal berlepas sebagai Dhuyufur Rahman, tetamu Allah. Jadi kita doakan semoga mereka dengan amalan-amalan yang telah pun dipelajari dan juga bersiap sedia untuk bersama-sama menjadi seorang yang boleh mendekatkan diri dengan Allah dengan usaha-usaha yang baik. Dan inilah dia antara istimewanya kita
kita sebagai manusia apabila dijemput ke tanah suci, itu adalah satu jemputan istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana apa yang kita kongsikan daripada dua orang tetamu kita tadi yang bakal berlepas untuk pagi ini, walaupun nampaknya macam muda, tapi itulah dia. Kita harapkan bahawa jiwa muda ini juga akan terus terlestari buat semua kita jemaah haji. Itu saja laporan saya dari Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya, dan kita kembali bersama rakan tugas Dr. Ridwanti Abdullah. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih, dan sama-sama kita doakan supaya jemaah haji kita sihat walafiat dan selamat sampai ke destinasinya di Tanah Suci Mekah sehinggalah menyempurnakan ibadah haji itu. Baik, saudara, kita berehat seketika, kita ikuti pesanan penaja dan kita akan kembali selepas itu. Silakan. Baik, sorry, terima kasih kerana terus setia bersama Salamatullah. Terima kasih Bank Rakyat dan Rakyat Travel. Dan terima kasih kerana menelpon kami. Kalau nak telefon lagi pun tak apa, 0322828578. Dan Facebook kami Salam Baitullah. Kita sambung perbincangan kita tentang doa mustajab ini bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Doktor, kita sambung balik tentang banyak soalan-soalan ditanya dari Facebook pun saya dah tak larat baca dah. Doktor jawab dulu, nanti tak terjawab soalan ditanya. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai hamba Allah, apabila kita nak berdoa, terutama yang membabitkan tempat-tempat yang seperti ini, kita kena ada satu kejelasan bahawasanya yang memustajabkan doa ini Allah, bukan tempat tu. Jangan kita macam terpukau dengan tempat pula, kerana kita tidak ada unsur keberhalaan dalam Islam ini. Kita pun yang memustajabkan doa ialah Allah. Kita pergi ke Mekah dan kita berdoa di tempat-tempat tertentu seperti Arafah ataupun ketika kita tawaf dan sa'i, kerana Nabi beritahu kita di situ tempat Allah nak memustajabkan doa. Bukan tempat itu yang memustajabkan doa. Ini nanti kita jadi sebahagian orang pergi ke Mekah daripada negara-negara lain lah, terutamanya dia sibuk nak pergi pegang batu itu, pegang batu, nak curi kelambu Kaabah lah, apalah, nanti dia salah faham. Sebab itu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila dia melihat kepada Hajarul Aswad, dia menyatakan, wallahi ya Hajar, inni la a'lam innaka Hajar. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak la uqabbiluk. Wahai Hajarul Aswad, aku tahu engkau itu adalah batu, la tadur wa la tanfa', tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Jika tidak aku melihat Rasulullah menciummu, tentu aku tidak menciummu. Jadi kita kena ada perkara itu. Jika tidak, kita tidak mustajab. Nanti kita pergi doa dekat multazam, hati kita duk fikir multazam, bukan fikir Allah Ta'ala. Saya selalu fikir orang dahulu sangat susah nak minum air zam-zam. Sebab itu kita lihat Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama hadis yang besar, dia masa minum air zam-zam yang pertama, dia niat dalam hati dia supaya, dan doa dia, supaya Allah mengurniakan dia seperti ilmu Al-Imam Al-Zahabi. Dan 40 tahun kemudian baru dia dapat minum kali yang kedua. Kerana susahnya nak cedok masa itu, dan mereka nak memusafir juga jauh. Sebab, dan Nabi kata ma'u zamzam lima syuribalah, air zam-zam itu berdasarkan niat orang yang meminumnya. Kenapa ulama dahulu daripada Ibnu Abbas, Sayyidina Umar sebelum itu, dan ramai para ulama menceritakan kemustajaban doa mereka ketika minum air zam-zam. Tapi kita hari ini bawa balik air zam-zam berpuluh-puluh tong minum air zam-zam, tidak mustajab, bukan kerana air zam-zam itu sudah berubah, tetapi kita tidak mempunyai perasaan, jiwa yang tadarruk, jiwa yang merendah diri dan berserah pada Allah seperti yang mereka miliki. Tempat dah betul lah, tapi yang main itu, yang utama itu kita kehilangan. Maka kita hari ini yang perlu kita gilapkan akidah, yang perlu kita gilapkan tauhid, yang perlu kita gilapkan penyerahan jiwa insan pada Allah, baru ingat tempat ini Allah janji nak mustajab, bukan tempat tu akan mustajab. Betul. Menarik perbincangan kita. Kita akan sambung sebentar lagi. Kita beri laluan kepada bingkisan eksplorasi haji. Selepas itu kita akan kembali untuk membincangkan tajuk ini. Silakan. Dari tanah air lagi, kami amat teruja untuk melawat kawasan yang dinamakan sebagai Bukit Magnet di Tanah Suci ini.
Kedudukannya kira-kira 40 km dari kota Madinah dan laluan ini turut melintasi ladang-ladang unta di padang pasir. Sehingga seketika di ladang unta, kami sempat dan diberi peluang untuk memerah sendiri susu unta. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat ladang unta, salah satu ladang unta dekat kawasan Madinah. Ustaz, apa nama tempat ni Ustaz? Baida. Memang kawasan ni, kawasan unta je lah ni. Boleh minum susu unta segar? Memang boleh minum susu. Ya. Kita minta kat sini. Okey, sekejap lagi kita tengok macam mana dia perah susu unta tu. Kemudian lepas perah kita terus minum Kejap lagi. Susu unta banyak khasiatnya. Buih susu unta pula baik untuk melicinkan kulit. Alhamdulillah saya diberi peluang untuk cuba memerah susu unta ni. Tapi kita tunggu selepas anak unta ni selesai menyusu. Sekejap lagi. Apa? Dia faham. Alhamdulillah. Kira halifak mazbut insya-Allah. Berjaya. Besar susu unta. Yalah faham. Dia ada cara dia tapi tak pernah perah kan. Alhamdulillah anak dia dah datang balik. Alhamdulillah. Sejuk. Kami meneruskan perjalanan ke Bukit Magnet. Sebaik tiba di kawasan yang dikenal pasti, kelajuan kereta kami semakin berkurangan dan pemandunya, Ustaz Fitri, perlu menekan lebih pedal kelajuan. Setiba di tempat yang ditanda sebagai Bukit Magnet, kami mencuba kaedah memberhentikan enjin kenderaan dan kemudiannya membiarkan kenderaan bergerak sendiri. Okey, kalau kita tengok keadaan Bukit Magnet ni memang lebih kurang dengan kawasan Bukit Ajaib di Kimanis, Sabah. Keadaan dia landai macam ni dan kenderaan boleh bergerak tanpa menghidupkan enjin. Dia akan mengundur ke belakang macam tu. Selain itu, kami juga menuangkan air mineral ke atas jalan dan mendapati walaupun dalam keadaan mendaki, air bergerak ke atas. Ternyata kaedah ini sama dengan fenomena yang terdapat di negara kita, iaitu di kilometer 40 Jalan Kimanis, Keningau. Banyak lagi pakej menarik akan kami paparkan, jadi terus menonton Salam Baitullah. Baik, saudara, kembali bersama Salam Baitullah secara langsung daripada Studio 2 Wisma TV Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kita sedang membincangkan tajuk doa mustajab dan ramai yang memuji tajuk ini. Dan pada Dumai Indonesia pun, kalau boleh saya nak baca Facebook sikit boleh? Fokus kat sini daripada Intan Liana Yusof. Assalamualaikum Datuk. Dia kata tahniah kerana memilih tajuk yang begitu menarik. Doa yang sentiasa kita panjatkan insya-Allah akan dimakbulkan di mana saja. Yang peliknya kepada jemaah Malaysia bila berada di tanah suci di tempat yang mustajab berdoa, tapi selalu meminta sanak sedari tanah air mendoakan keselamatan, kesihatan dan kebaikan untuk mereka di tanah suci. Tahukah mereka sepatutnya jemaah yang berada di tanah suci mendoakan untuk diri sendiri dan keluarga mereka? Ini terbalik pula. Tanah suci merupakan tempat amat mustajab doa dan insya-Allah dimakbulkan. Ini daripada Cik Hajah Intan Liana. Itu satu. Saya kena baca ni kenapa daripada remaja pun hantar. Ini daripada Indonesia ni. Sangaji Bagus Nugoro. Ini Indonesia lah ni. Ya, daripada Dumai. Sentiasa meminati rancangan Salam Baitullah. Sangat banyak manfaatnya. Semoga mendapat hadiah. Ini dia puji dia. Tapi kerana dia daripada luar negeri, saya bacakan. Baik, doktor. Nanti baca. Tak sempat nak jawab pula. Yang doktor nak jawab tadi. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi kita tengok Bukit Magnet tu, nanti jangan ada pergi berdoa kat Bukit Magnet tu tak termasuk yang mustajab ataupun pergi berdoa di Keningau, Sabah pula kata sebagai tempat yang mustajab.
Tempat yang mustajab ialah seperti mana yang kita sebut, apabila tempat itu disebut oleh Allah ataupun disebut oleh Rasulullah SAW. Kerana yang nak mustajab kan Allah. Jadi kita tak boleh mereka tempat yang mustajab ni. Saya sikit nak sentuh tentang sebahagian jamaah bila dia pergi di padang Arafah umpamanya, dia naik ke Jabal Rahmah dan kemudian dia berdoa. Sebenarnya itu tidak termasuk dalam apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi kata khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. Nabi berdoa. Nabi ketika berada di Arafah banyak berdoa dan baginda mengangkat tangan bila berdoa. Baginda menghadap ke arah kiblat. Jangan kita menghadap ke arah bukit tu pula. Cumanya dalam sebagian riwayat menunjukkan baginda menghadap ke arah kiblat. Cuma antara baginda dan kiblat tu Jabal Rahmah tu, yang disebut Jabal Rahmah ataupun Bukit Rahmah itu. Kita doa, pergantungan hati kita, pergantungan perasaan kita dengan Allah Azza wa Jal. Macam yang kawan tadi sebut, bila orang pergi haji ni banyak faktor dia boleh mustajab doa. Pertama, faktor niat baik dia. Kedua, faktor orang musafir. Musafir ni doanya mustajab. Kemudian dia berada di tempat yang Allah pilih untuk diberkati, diturunkan rahmat. Yang tinggal dirinya sendiri. Kalau dia dapat, macam kita kata tadi, baiki diri dia dalam erti kata keikhlasannya, keinsafannya, maka dia ada peluang masa tawaf, banyakkan doa. Masa sa'i, banyakkan doa. Masa antara Safa dan Marwah, sengat Safa Marwah dia pergi lambai kat Kaabah, dia terikut-ikut orang lain. Nabi tak ajar. Masa tu kita angkat berdoa. Banyak hajat kita, keselamatan diri kita, dunia dan akhirat, keselamatan anak-anak kita. Saya teringat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tadi. Apabila benda yang pertama dia doa, dia kata Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah daripada kami berdua ni. So jamaah haji, benda besar yang mereka kena minta kat Tuhan supaya terima ibadat dulu. Ikut Nabi Allah Ibrahim. Kemudian baru dia kata Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini menyerah diri padamu dan zuriat keturunan kami. Ini penting. Supaya balik daripada Mekah nanti terus jadi orang saleh. Bukan kita saja, zuriat keturunan kita juga, anak-anak kita. Baik Doktor. Kita rehat ke minda kita kejap, kita sambung. Banyak sangat respon ini. Kita beri laluan kepada bingkisan kiblatku. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Salam Baitullah selepas ini. Silakan. Baitullah Al-Haram merupakan tempat perhimpunan umat Islam terbesar di dunia setibanya musim haji setiap tahun. Pelbagai variasi pengalaman dapat didengar melalui para jemaah yang menjejakkan kaki ke tanah suci itu. Pengalaman ini selalunya dikongsi bersama mutawif yang memimpin mereka di sana. Datuk Haji Muhammad Daud Cik Ngah yang berpengalaman hampir 25 tahun dalam pengurusan haji mempunyai pelbagai kisah menarik yang diceritakan oleh para jemaah di bawah kelolaan beliau. Salah satu kisah yang tidak dapat beliau lupakan ialah kisah seorang wanita yang ingin menjadi kaya. Satu cerita yang agak aneh tetapi boleh berlaku apabila kita pergi menunaikan haji. Satu orang dari sebuah negeri di Malaysia, kita katakan nama dia Suhaili lah. Ada satu kawan pergi ke Mekah dan beritahu bahawa dia balik-balik terus jadi kaya ni. Dia buat ibu duit Mekah, iaitu waktu dia bawa duit. Masa bawa duit tu dia berdoa kepada Allah supaya bila dia balik Malaysia. Kawan dia nama Suhaili tanyalah kawan, macam mana dia boleh jadi kaya dengan betul menaklah berapa tahun ni. Dia kata dia buat ibu duit di Mekah. Jadi kawan ni dia mengusahakan balak dengan Suhaili. Jadi pun dia ingin nak jadi jutawan macam kawan dia. Jadi dia mendaftar untuk pergi menunaikan haji. Masa itu mudah aja, kalau daftar pun dalam setahun dah boleh pergi. Jadi
dia pun pergilah ke Mekah. Bila pergi ke Mekah, Mutawif bawa dia pergi tawaf kali yang pertama, iaitu tawaf umrah. Jadi dengan demikian dia pun bawa 10,000 duit. Kawan dia dulu bawa 1,000 masuk dalam tali pinggang tu, bawa pergi tawaf. Daripada 1,000 jadi sampai berpuluh ribu. Dia ni nak kekayaan banyak, dia bawa 10,000 bubuh masuk dalam tali pinggang kain ihram, pergi tawaf. Kita tahu di Mekah ini waktu bersesak-sesak, ramai orang mencuri duit dengan cara memotong tali pinggang dan sebagainya. Jadi waktu tawaf bersesak-sesak dulu, dia tak perasan. Lepas tu dia dapat peluang pergi berdoa di Multazam. Dia pun berdoa di Multazam dengan duit 10,000 dalam poket. Ya Allah Tuhan aku nak jadi kaya, aku bawa ibu duit, tolonglah jadi kaya, begini. Apalah, habis tawaf, sa'i. Habis sa'i balik sampai ke hotel. Tiba di hotel, dia pun bercerita dengan kawan dia. Oh, aku berjaya hari ini, aku berjaya. Aku dapat bawa duit buat ibu duit. Oh ni aku bawa duit. Jadi bila dia tepuk saja di poket dia ni, di tali pinggang, tengok bahasa kempih. Dia tengok rupa-rupanya beg duit dia ataupun ikatan duit dia sudah pun terburai. Tengok duit 10,000 sudah habis. Maka masa itulah dia mula menangis, menyesal sangat-sangat bawa duit 10,000 nak jadikan juta-juta lepas itu, akhirnya menimbulkan kerugian yang paling besar. Itulah salah sangka dari segi melakukan kurapat ketika menunaikan haji. Allah bala dengan keadaan yang sangat tunai. Sememangnya, kisah positif boleh dijadikan teladan, manakala kisah negatif wajar dijadikan pengajaran agar kita tidak akan melakukan perkara yang sama. Sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah semata-mata, iaitu dia tidak melakukan perkara-perkara keji dan buruk, maka dia suci daripada dosanya seolah-olah pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Kepada keluarga, anak-anak saya di Ampang dan juga di Negeri Iskandar, di sini pada keadaan sihat. Ya, selamat dan sihat dan tidak ada apa-apa masalah. Jaga diri baik-baik, terutama kepada anak-anak lah, dan isteri, dan juga doakanlah kami di sini supaya diberi kesihatan yang baik untuk menjalankan ibadah haji, dan sama-sama lah kita berdoa agar kita semua, terutama jemaah dari Malaysia ni dapat menjalankan ibadah haji. Dan anak-anak di kampung tak payah susah hatilah. Mudah-mudahan ayah dapat menjalankan tugas untuk mendapat buat haji ni dengan cemerlang. Janganlah risau kami kat sini. InsyaAllah kami pun rasa yakin yang Allah Ta'ala akan menjaga dia orang yang di sana. Belajar rajin-rajin, mak akan doa ada di sini. Ya, saudara, terima kasih kerana terus setia bersama Salamatullah. Terima kasih Bank Rakyat dan Rakyat Travel. Baik, kita tengok tadi macam mana mak bapak nak doakan anak dia yang berada di sini, lulus periksa lah, cemerlang periksa dan sebagainya. Kita sebagai anak, apa balasannya? Baik, kita sambung lagi bicara kita tentang doa mustajab ni. Kalau boleh saya nak baca sedikit Facebook ni. Semua soalan-soalannya bagus-bagus belaka, tapi saya tak boleh baca semua. Saya ambil 2-3 je. Sini daripada Rohana Harun. Alhamdulillah. Dia kata doa yang khusyuk dan ikhlas di waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab memang Allah makbulkan. Jika tidak bersangka baik dengan Allah, jika masih belum makbul, bolehkah Prof menceritakan sedikit sirah doa-doa makbul di Mekah khususnya? Doa makbul antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, di mana lingkaran di situ dikatakan doa yang paling mustajab. Daripada Datin Syah Soleh. Salam Ustaz. Kebakaran ini banyak drama-drama yang membuat pengembaraan di Mekah, tetapi bila balik artis-artis tersebut seperti tidak terkesan dengan pengalaman di sana, pakai skirt dan sebagainya. Apa pandangan Ustaz? Dia banyak lagi nak baca, doktor, tapi kita ambil 2 dulu. Doktor cuba respon dulu. Ya. Terima kasih. Mekah ni dulu
sebelum Nabi kita ada Abu Jahal pun ada situ. Abu Lahab pun ada kat situ. Tapi mereka tak dapat rahmat Tuhan. Sebab mereka tak mencari rahmat Tuhan. Jadi kalau kita pergi Mekah, setakat nak orang panggil kita haji, setakat kita rasa orang lain semua pergi, kita tak pergi, kita ataupun setakat kita ada purpose yang lain, tujuan yang lain, kita bimbang kita tak dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Manusia ini bersama dengan sangkaan. Allah bersama dengan apa yang hamba sangka padanya. Dalam hadis Muslim, Nabi kata, ana 'inda dhanna 'abdi bi. Aku ini bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Bila kita doa pada Allah dan kita yakin Allah akan terima doa kita. Ini kadang-kadang orang tanya, macam mana nak tahu doa mustajab ni? Sebenarnya, Masya Allah, doa yang mustajab itu apabila seorang hamba berdoa, dia sendiri dah rasa betapa dekatnya ketika dia berdoa dia dengan Allah, dan dia tahu ketika itu doa dia mustajab. Apabila sangkaan kita betul dengan Allah, kita yakin Allah terima doa kita. Nabi kata, la yazalullah yastajibu lil 'abd ma lam yasta'jil. Sentiasa Allah Taala terima doa hamba selagi mana dia tidak isti'jal, tidak tergopoh-gopoh. Sahabat tanya, wa masta'jalu ya Rasulullah. Isti'jal tu apa wahai Rasulullah? Kelang kabut gopoh-gopoh tu apa wahai Rasulullah? Gopoh-gopoh tu Nabi kata, dia kata, qad da'utu rabbi falam yastajib li. Aku dah doa kat Tuhanku tapi Tuhan tak terima. Dia sangka buruk kat Allah. Allah dalam menerima doa itu menjelmakan doa dalam berbagai warna dan cara. Kita kadang-kadang minta kaya tapi dia tak bagi kita kaya di atas sebab tertentu. Tapi dia bagi kita bahagia. Dia bagi apa yang orang kaya nak, semua dekat kita. Kita rasa dia tak mustajab, sebenarnya dia dah mustajab. Kita minta supaya Allah bagi isteri fulan bin fulan, umpamanya kita nak jadi perempuan tu isteri. Allah tak bagi kerana dia tahu sesuatu, tapi dia mustajab. Dia beri isteri yang lain kepada kita, yang kebahagiaannya mengatasi yang pertama yang kita harap. Sebab itu kebesaran Allah Azza wa Jal, kehebatan Allah dalam menerima doa yang memustajabkan doa hamba, beyond, merentasi apa yang disangka oleh akal hamba. Sebab itu bila kita doa pada Allah, percaya dia mustajab. Allah kata, ud'uli astajib lakum. Doa pada aku terima doa. Cuma kita tak faham macam mana dia terima, tapi hakikatnya dia tak terima. Paling lekeh, bukanlah lekeh lah, tapi paling kalau dia tidak mustajab di dunia, kita akan melihat habuan doa kita di akhirat. Entah berapa ramai hamba yang balik kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan bertanya, daripada mana semua kurniaan ini ya Allah di akhirat? Semuanya kadang-kadang daripada doa dia yang tertangguh di dunia ini. Dan banyak saya nak ringkaskan masa, tapi banyak hadis Ibnu Majah dan seumpamanya yang sahih daripada Nabi menceritakan bagaimana Allah memustajabkan doa hamba dalam berbagai-bagai cara. Subhanallah, tak ada orang, sebab tu dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tulis kitab khas menceritakan tentang maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maqam iyyaka na'budu wa kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, banyak sangat lagi yang kita nak bincangkan, Doktor. Dan kalau saya nak baca Facebook ni terlampau banyak, semuanya berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada kali ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan ni kita akan panjangkan tajuk ini. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Dan insyaAllah saya rasa penonton pun banyak manfaat yang diperoleh pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada yang menghantar Facebook dan juga yang menelefon, dan juga kepada penaja kita Bank Rakyat, bank pilihan anda. InsyaAllah malam besok kita akan berjumpa lagi live secara langsung daripada jam 9 hingga 10. Teruskan bersama kami. Mengingat kepada rakan taulan kita, ahli keluarga kita, menonton Salam Baitullah. InsyaAllah kita jumpa lagi besok pada malam yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Rancangan Salam Baitullah itu tadi dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Kisah Gua Hira akan dapat anda saksikan dalam Salam Baitullah. Jadi pastikan anda terus menonton Salam Baitullah 10 hingga 29 Oktober hanya di TV1.